Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita ini dapat mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada segala maksiat hati ini. Dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbaki pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tersambung bacaan kita madza ya'ni intima'il Islam, apa artinya saya menganut Islam. Kita sampai pada 30 ke 31. Bismillah. Baik, surat 30. Kita duduk pada bab yang kedua, saya mestilah muslim di sudut ibadah. Dan kita sampai pada poin yang pertama daripada ibadah ini. Apa dia ibadah? Hak kita dah sebut ibadat ni. Apa dia ibadat? Ibadat ini terbitan dari perkataan abada ya'budu abdan ibadatan. Maknanya asal perkataan ibadah ini dari perkataan abada artinya hamba. Maka bila sebut ibadat adalah kelakuan kehambaan. Bila sebut ibadat, makna ibadat itu ialah kelakuan kehambaan. Artinya kelakuan yang layak selaku hamba. Apa yang hamba patut dan layak untuk dia buat? Mentaati perintah Tuhan dia. Maka ibadah yang disebut kelakuan yang layak daripada hamba kepada Tuhan dia, yakni apa Tuhan dia suruh, dia kena buat. Maka menurut perintah Allah Ta'ala itu disebut sebagai ibadat daripada sudut bahasa. Adapun daripada sudut istilah, bila sebut ibadat, kita faham perlakuan khas yang datang daripadanya perintah, kelakuan khas. Umpama sembahyang itu khas, puasa khas, haji khas, ibadah khas. Ibadat kelakuan yang khas yang datang daripadanya dalil, yakni perintah, suruh buat yang pertama. Ibadat dia mesti dengan dalil. Tak ada dalil tak boleh sebut sebagai ibadat. Dan dalil itu mesti jelas daripada Al-Quran dan juga hadis. Bila mana kita nak sabit ibadat, dia mesti datang perintah. Tak ada perintah, tak boleh jadi ibadat. Sebaik apapun, umpama contoh, apa kebaikan?
Dia jalan, dia jumpa pokok yang mungkin dahannya dah terlampau berat, condong ke jalan, menyusahkan orang. Dia pergi potong pokok tu. Setiap jalan, setiap lorong dia lalu, dia jumpa pokok tu, dia potong. Orang tanya, pasal apa hang potong ni? Mudah-mudahan jadi ibadat kepada aku besok. Dia nak sebut tu, hak dia nak potong pokok tu jadi ibadat. Nak boleh kata potong pokok tu jadi ibadat, mesti datang dalil. Ada tak dalil suruh potong pokok itu sebagai ibadat? Sebut saja ibadat, dia mesti ada dalil. Tak ada dalil, tak boleh dikait sebagai ibadat. Cuma dalam ulama fiqh, dia sebut untuk jadikan sesuatu itu sebagai ibadat, sekurang-kurangnya mesti ada dua syarat. Untuk jadi segala sesuatu itu sebagai ibadat, dia mesti ada dua syarat. Selepas datang dalil, dia mesti datang dua syarat. Yang pertama, ikhlas niat kerana Allah. Ibadat dia tak boleh dalam keadaan paksa. Sebab tu kita mengajikan fiqh. Dulu-dulu kita mengaji kitab Zadul Muta'allim dalam bab niat. Sahaja aku sembahyang, sahaja aku mandi, sahaja aku puasa, sahaja aku berihram, sahaja tu. Sahaja tu. Perkataan sahaja tu apa makna dia? Hak kita ada sebut dalam terjemahan Melayu niat kita tu, wasalli fadl maghribi 3 rakaatin imaman ma'muman ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang. Sahaja tu apa makna dia? Maknanya tidak dipaksa. Bila sebut sahaja, dia datang daripada hati kita dengan makna ikhlas. Tu makna sahaja. Ulama kita halus bahasanya. Halus bahasanya. Tapi kita ni yang ikut ulama tak faham. Kita tak faham gaya bahasa ulama. Betul, agama ni dia mau kena mengaji. Baru kita tahu. Ada orang tanya, hampa duk saja. Apa ingat ibadat ni main-main ke? Dia kata lagu tu. Dia tak faham sahaja tu makna dia apa. Satu. Syarat wajib untuk jadikan satu itu sebagai ibadat, dia mesti ikhlas niat kerana Allah. Setelah datang perintah apa semua, kita nak buat benda tu, dia mesti datang niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, kata ulama, untuk jadikan sesuatu itu jadi ibadat, datang syarat yang kedua, ittiba'ir rasul. Ittiba'. Ikut Rasul, ikut cara Rasul. Macam mana yang Rasul tunjuk, itu yang kita ikut. Hak nak sebut jadi ibadat, mesti datang contoh itu dari Nabi. Pasal tak ada siapa pun yang boleh khabar kepada kita tentang ibadat, melainkan yang menerima perintahnya. Yang menerima perintah ibadat siapa? Nabi. Nabi ajarkan kepada sahabat, sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'in ajarkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in ajarkan kepada al-atba', sampailah kita. Sampai kepada kita dan sampai hari kiamat. Bila kita sebut ittiba'i rasul, ikut cara Rasul, bukanlah berarti kita ni Wahabi dah. Hari ni bila ajak ikut Nabi orang faham Wahabi. Dah. Maksudnya apa? Maksud kata ittiba'i rasul, nak kait sesuatu itu sebagai ibadat, mesti Nabi buat. Mesti datang contoh daripada Nabi. Umpama sembahyang. Kita nak habaq sembahyang ni ibadat, Nabi tunjuk tak sembahyang ni pada kita? Sehingga datang perintah, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Sembayanglah kamu macam mana kamu tengok aku sembayang. Mai datang perintah tu. Tengok Nabi. Macam mana Nabi buat, macam tu kita buat. Itu yang terbaik. Dalam masalah ibadat, tidak ada modifikasi dalam ibadat. Kita tak boleh nak alter ibadat ni.
Ibadat ni macam mana yang Nabi tunjuk, macam tu kita kena buat exactly. Kita nak alter. Nah, hatta ulama pun dia tak boleh alter dalam bentuk ibadat daripada syarat wajib dan rukunnya. Tak boleh. Ada ibadat yang boleh dimodifikasikan, tetapi bukanlah daripada sudut syarat dan rukunnya. Dia mungkin dalam bentuk kesempurnaannya, dia mungkin dalam bentuk sunatnya, tapi wajib, syarat wajib, hak kata rukun, hak ni macam mana Nabi buat, macam tu. Jangan duk tambah apa dah, kata sembahyang subuh 2 rakaat. Ustaz, 2 rakaat ni pendek sangat, kita buat 4 apa macam subuh ni. Ni tiba-tiba kita duk ada sembahyang subuh 2, sembahyang asar 4. Tiba-tiba maghrib mai 3 Ustaz, dan nampak tak berapa nak cantik, kita buat maghrib 2. Biar ada geng dengan subuh, dia kata. Tak boleh modifikasi. Kita nak alter ibadat ni, tak boleh. Itu pun ulama terperinci yang kata tak boleh ni daripada ibadat yang wajib. Ada pun ibadat sunat boleh. Ibadat sunat kata ulama boleh modifikasi sesuai dengan keadaan kita. Umpama baca Quran, kita boleh modifikasikan bacaan Quran itu sama ada dengan pegang mushaf, ataupun dengan hafalan, ataupun hari dengan canggih. Mungkin kita dengar bacaan radio MP3, kita dengar dan kita ikut baca. Atau hari ni kita ada gadget, kita boleh download aplikasi Quran online, kita boleh buka, tak perlu pegang mushaf. Hari ni ada pula helaian Quran. Kan? Ada Quran yang diperbuat daripada satu juzuk demi satu juzuk. Kata 30 juzuk, ada 30 naskah. Jadi dia ambil satu naskah, satu hari satu naskah. 30 hari sebulan khatam Quran, contoh. Tak ada masalah. Ataupun dia menetapkan bagi diri dia, satu hari aku kena baca sekurang-kurangnya 2 muka. Asal baca Quran, tak ada waktu, tidak ada had. Asal baca Quran. Tapi dia modifikasikan, dia boleh baca Quran 2 muka satu hari. So dia kata, aku macam mana pun mau kena habis 2 muka satu hari. Itu tak ada masalah. Dia modifikasi daripada ibadat sunat. Umpama dia ada kemampuan, puasa fardu dia boleh buat, kan, puasa Ramadan. Tiba puasa sunat ni, dia kata aku hari Isnin payah sikit nak puasa pasal hari pertama kerja. Dia mandi blue siapa semua, mood tak apa nak ada, jadi nak puasa tak apa nak sedap suasana hati. Saya ambil hari Khamis saja, boleh ke Ustaz? Benda sunat. Dia duk kerja daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Hari Ahad dia tak kerja. Dia kata, Ustaz, hari Ahad saya tak kerja. Boleh tak saya tetapkan dalam jadual harian saya, dalam jadual ibadat saya, tiap-tiap malam minggu saya kena bangkit buat tahajud 2 rakaat. Malam lain saya tak boleh pasal besok pagi nak kerja. Malam minggu, besok hari minggu cuti. Boleh tak saya tetapkan malam minggu, saya nak jadikan malam tu malam saya bangkit tahajud? Silakan. Tak ada masalah. Walaupun pada asalnya tahajud itu tidak ada hari tertentu, tapi dia tetapkan bagi diri dia. Itu modifikasi yang dibenarkan daripada ibadat sunat. Yang ketiga yang ulama benarkan daripada ibadat dimodifikasikan, dia bukanlah daripada ibadat yang wajib, dan dia bukanlah daripada ibadat yang sunat. Dia bersifat dengan sifat harus. Ibadat tapi bersifat dengan sifat harus. Umpama apa? Pakai kasut, pakai selipar. Ibadat tak pakai selipar? Boleh jadi tak ibadat? Dia pakai selipar, dia niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan dia pakai selipar tu ikut macam mana Nabi pakai. Mendahulukan kaki kanan pada memakai dan mendahulukan kaki kiri pada menanggal. Maka jadilah pakai kasut tu ibadat bagi dia. Tapi pakai kasut itu bukanlah ibadat yang wajib,
dan juga bukan ibadat yang sunat dia jadi harus. Silakan. Apa bentuk hang nak pakai kasut? Hang nak pakai sandal ke? Hang nak pakai kasut Jepun ke? Hang nak pakai terompah ke? Apapun bentuk, silakan. Yang penting jauh daripada yang haram, jauh daripada yang syubhah. Selain daripada itu, pakailah. Warnanya warna apa? Fashionnya fashion apa? Silakan. Pasal wajib pun tidak, sunat pun tidak. Dia jadi harus. Maka harus itu dia boleh modifikasi. Kalau pergi ke Arab mungkin mereka pakai kasut. Mai duduk dekat Malaysia, dia jadi selipar. Kan? Kalau tuan-tuan pergi ke Arab, tengok orang Arab memang tak ada pakai selipar. Tuan-tuan pergi tengah-tengah bandar mana? Jeddah. Tuan-tuan pergi Riyadh, tuan-tuan pergi Kairo, tu Arab ni dia pakai kasut ya. Tak ada pakai selipar. Bagi dia selipar ni low class. Dia akan pakai kasut saja. Jadi kalau tempat kita pula, cuba kalau tengok tu imam kita, tiba-tiba Haji Yusof main masjid, nah kasut kulit. Pakai kasut kulit. Kelab. Tak kita heran. Pasal tak kena dekat tempat kita. Umpama contoh. Kan? Tak kena sebab adat kita pakai selipar. Jadi kasut ke, selipar ke, duduk tang mana sesuai dengan adat, uruf dia. Doa ibadat. Pendek cerita, tapi kat tu saja pun berapa minit, dekat setengah jam lah. Itu baru satu perkataan. Tuan-tuan mahasyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Poin yang pertama disebut oleh muallif kitab kita tentang saya mestilah muslim di seluruh ibadat. Dia kata apa? Yang pertama, saya mestilah memastikan ibadat saya mempunyai hubungan dengan Tuhan yang disembah. Artinya, ibadat yang kita buat ni ada ruh, ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadat yang kita buat itu jadilah ibadat itu ibadat yang hidup. Apa makna ibadat yang hidup? Artinya menghidupkan hati orang yang melakukannya. Setiap ibadat yang kita buat, ibadat itu memberi kesan kepada hati orang yang melakukan, sehingga hatinya terus hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadat yang sebegitu disebut sebagai ibadat yang hidup. Kenapa ibadat itu boleh jadi hidup? Kerana ibadat itu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan ibadat yang dia lakukan memiliki hubungan dengan Allah. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Nak boleh yang pertama jadikan ibadat kita itu memiliki hubungan dengan Allah, yang pertama kita kena bina jaringan hubungan itu terlebih dahulu. Kita kena bina jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah itu terlebih dahulu. Untuk menghubungkan, untuk memiliki jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah, mau tak mau kita kena tahu di manakah pusat perhubungan itu. Kita nak berhubung dengan orang melalui telefon, dia ada tak pusat perhubungan dia? Dia mesti ada line telefon. Kawasan tu walaupun dia ada SIM card, line tu ada tak meliputi, ada tak pencawang dia. Kalau ada SIM card, bayar sebulan RM80 pun, pergi tempat tak ada line, tak ada coverage, apa guna? Jadi dia mesti kena tahu masdar dia, pusat yang memperhubungkan dia dengan Allah. Dalam diri manusia ada satu tempat yang menjadi pusat perhubungan antara seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dan
perintah ataupun dalil daripada Al-Quran yang menyebutkan tentang kelebihan juzuk anggota ini yang ada pada jasad manusia. Yang pertama, daripada dalil Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang menjadi pusat perhubungan di antara seorang hamba dengan Tuhannya berdasarkan ayat yang kita sebut. Yang pertama, hati. Hati ini tempat berhubung yang memperhubungkan seorang hamba dengan Tuhan. Hati ini perhubungan yang tak ada putus. Kalau kita menggunakan media mulut, lisan untuk berhubung dengan Allah, lisan ini hanya boleh berhubung dengan Tuhan saat atas dunia, akhirat tak boleh. Bukan kita sebut, kita nak baca tiap malam Jumaat noh, daripada surah Yasin. Kalau atas dunia kita menjadikan lidah kita medium untuk berhubung dengan Allah, apa kata Allah tentang lidah ini pada hari akhirat? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami katuk mulut mereka. Kami tak mau dah mulut mereka buat raja bercakap. Kami biarkan tangan-tangan mereka bercakap, kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka telah lakukan atas dunia. Maknanya mulut buat raja atas dunia, akhirat dia tak boleh buat raja. Berbeza dengan hati. Hati ini daripada dunia, kita menggunakan dia sebagai media untuk berhubung dengan Allah, bahkan sampai akhirat. Akhirat, hak kita sebut dalil tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak memberi manfaat sekalian harta dan juga anak keturunan, melainkan mereka-mereka yang kembali kepada Allah dengan bawa hati yang sempurna. Akhirat, hati diguna pakai. Di dunia, dah tentu dah, tidak akan sah segala ibadat yang kita buat, melainkan didahului dengan niat. Niat itu kerja. Maka jadilah hati itu medium yang memperhubungkan kita dengan Allah, bukan takat di dunia, bahkan di akhirat juga. Maka sebab itulah Nabi sebut tentang hati ini, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kata Nabi, pada batang tubuh anak Adam ini ada seketui daging. Kalau baik daging ini, maka baiklah seluruhnya. Kalau buruk daging ini, maka buruklah seluruhnya. Ketahuilah seketul daging itu adalah hati. Maka jadilah hati itu tempat yang memperhubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membina hubungan yang baik, maka hati ini perlu diperhatikan. Sebab tu kita tengok dalam sejarah kenabian, untuk menjadikan Nabi kita menerima perintah daripada Allah, untuk menjadikan Nabi kita layak untuk bertemu dengan Allah, apa Allah Ta'ala buat atas Nabi kita? Dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya dalam umur hidup Nabi, 3 kali dadanya dibelah dan hatinya dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terakhir untuk bertemu dengan Rabbul Izzah di Sidratul Muntaha, hatinya sekali lagi dibersihkan, dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya. Nak menunjuk atas peri penting yang memperhubungkan. Sebab tu ulama habaq, tatkala Nabi SAW Mi'raj dia sampai ke Sidratul Muntaha, dengan apakah Nabi melihat Tuhannya? Dengan apakah Nabi melihat Tuhannya?
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ma zaghal basar. Tidak pernah terpesong, terpeleot pandangannya. Ketika Nabi Mi'raj berhadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha, Tuhan habaq, pandangan Nabi tidak pernah beralih dari Tuhannya. Ma zaghal basar. Ulama kaji dan ulama bahas, yang kata basar itu, penglihatan itu, apa dia? Kalau disebut dengan mata, mata tak disebut sebagai basar. Mata dalam bahasa Arab disebut sebagai ainun. Kalau Allah Ta'ala habaq Nabi tengok Allah dengan mata, nescaya Allah Ta'ala akan berfirman, mazaghal ain. Mazaghal ain. Tapi Tuhan tak guna perkataan ain yang merujuk kepada mata. Tapi Tuhan sebut mazaghal basar. Tidak berpaling penglihatannya. Maka kata ulama, al-basar hiyal fuad. Yang kata basar itu ialah bukan mata kasar, tapi mata hati. Dan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama, untuk dapat rasa ibadah kita ada hubungan dengan Allah, yang pertama, bina hubungan. Untuk bina hubungan, kena tahu pusat perhubungan tu di mana. Kalau kita kata kaki tangan, bagaimana dengan orang yang cacat? Kalau kita kata dengan mata mulut, bagaimana dengan orang yang kurang inderanya? Kalau kita kata dengan kederat, bagaimana dengan orang yang sakit? Maka Allah Ta'ala itu adil. Diletakkan pusat perhubungan itu pada hati. Kerana tidak ada orang yang hidup tidak memiliki hati. Ada orang yang hidup tak ada mata. Ada orang yang hidup tak ada penglihatan. Ada orang yang hidup tak ada kaki. Tapi tak ada orang yang hidup tak ada hati. Maka Tuhan jadikan hati itu tempat untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam diletakkan satu disiplin ilmu yang membicarakan khas tentang hati, yang namanya tasawuf. Tasawuf bicara khas, satu disiplin ilmu bicara bagaimana untuk bersihkan hati. Nak habaq kata tentang peri pentingnya, sehingga Allah Ta'ala sebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh-sungguh rugilah orang yang membiarkan hatinya kotor. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, faham oleh kita sekurang-kurangnya bila kita sebut untuk membina hubungan baik dengan Allah, sehingga kita rasakan Allah Ta'ala pada tiap-tiap langkah sebutan ibadat kita kepada Dia. Kita rasa kehadiran Allah Ta'ala. Bila Nabi SAW dalam hadis Jibril mengajarkan kepada kita salah satu daripada bentuk-bentuk tasawuf. Dalam hadis itu, ketika Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, mal ihsan? Apakah dia ihsan itu wahai Jibril? Yang kata ihsan, ihsan dia apa dia? Terbitan daripada Hasan. Hasan. Orang yang nama Hasan, Husun, ni semua ni maknanya baik. Yang kata ihsan makna baik. Kata Nabi, apa dia kebaikan? Mal ihsan, apa dia baik? Maka jawab Jibril, yang kata baik itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Jibril, yang kata baik itu beribadah kamu kepada Allah, yakni mengaku kehambaan dan melakukan kelakuan yang layak bagi hamba kepada Allah, ka'annaka tarah, semacam seolah-olah kamu nampak Allah.
Fa in lam takun tara, maka sekiranya kamu tak nampak Allah, maka kata Nabi, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah itu menampak kamu. Yang pertama, diletakkan dalam kebaikan, hang buat baik seolah-olah macam hang nampak Allah, dan itu mustahil. Tak ada siapa pun di antara kita yang boleh tengok Allah atas dunia. Sehingga ulama bersepakat, barang siapa yang mengaku dia melihat Allah atas dunia, maka dia telah menjadi kafir. Itu sepakat ulama atas dunia. Khilaf ulama pada negeri akhirat. Ada yang kata boleh tengok Allah, ada yang kata tak. Tapi atas dunia sepakat. Maka anta budallah ka'annaka tarah, kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah, itu mustahil. Katuk cerita tu. Mustahil kita boleh tengok Allah Ta'ala atas dunia. Maka datang yang kedua, fa illam takun tara, maka sekiranya kamu tak nampak Allah dalam ibadah, ketahuilah fa innahu yarak, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala nampak kamu. Bagaimana kita meletakkan konsep penglihatan dan kelihatan ini dalam konteks yang lebih luas? Kerana kelihatan dan penglihatan dalam arti kata ini tidak melibatkan mata dan penglihatan mata. Kita nak faham yang Allah Ta'ala ni nampak kita. Dia tak perlu kepada mata, dia tak perlu kepada penglihatan untuk tengok apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Maka dalam konteks kelihatan dan penglihatan ini tidak berdasarkan alat. Nak boleh faham yang tu dulu. Tuan-tuan ma'asyiral muslim muslimat rahimakumullah. Yang pertama, ibadat itu mestilah ada hubungan dengan Allah, dengan makna ada ikatannya. Yang disebut sebagai ikatan juga ulama bahas. Yang kata ikat ni apa? Yang kata ikat itu dengan makna ingat. Yang kata ikat itu dengan makna ingat. Setiap ibadat yang kita buat, mau tak mau kita kena ingat Allah. Ingat dalam ibadat ini disebut dengan makna khusyuk. Ingat dalam ibadat ini disebut dengan perkataan khusyuk. Setiap ibadat yang kita buat mestilah ada kekhusyukannya. Yang mana khusyuk itu juga adalah salah satu daripada pekerjaan hati. Nampak macam mana kita sebut awal tadi, tempat berhubung itu hati. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, nak letak bahawa kedudukan hati dalam agama ini sangat tinggi dan penting. Kita bagi laluan pada azan isyak terlebih dahulu insya-Allah.
Tuan-tuan ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Kita duduk pada poin yang pertama, pada membicarakan kitab kita yang kedua, bab kita yang kedua. Saya mestilah muslim di sudut ibadah. Disebut oleh muallif kita pada poin yang pertama, ibadah itu yang pertamanya mesti memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita sebut hubungan dengan Allah, keterikatan dengan Allah, yang kata hubung itu, yang kata ikat itu dengan makna ingat. Ingat. Kerana kalau kita melihat kepada perkataan lain bagi ibadah, perkataan lain bagi ibadah itu disebut dalam agama sebagai zikir. Puasa zikir, baca Quran zikir, sembahyang zikir, zakat, sedekah zikir. Apa saja bentuk ibadat yang kita buat menunjuk atas ingat kita kepada Allah, maka segala ibadat itu diertikan dengan makna zikir. Zikir itu perkataannya memberi makna ingat. Maka saat kita buat ibadat, mau tak mau ingatan kita kepada Allah tak boleh putus. Ini yang kita sebut dengan makna khusyuk. Bila ingatan kita kepada Allah putus, ataupun bahasa lain mengingat kepada yang lain daripada Allah dalam ibadat, maka kita telah hilang khusyuk. Betul? Faham kita? Nah, agama abang, hang kena ingat Tuhan. Kalau hang tak boleh ingat Tuhan, mana hang tak khusyuk. Maka kita jadikan dalam ibadat kita mengingati Allah dengan ketiadaan putus, yakni senantiasa kita berusaha untuk ingat Allah sebanyak-banyaknya dalam ibadat kita, dalam kelakuan kehambaan kita. Kita ingat Allah apapun yang kita buat daripada kelakuan layak bagi hamba. Kita kadang-kadang untuk menunjuk atas kehambaan kita, kita meninggalkan makan dan minum. Dan itu di antara sebahagian besar daripada ulama-ulama kita, para salihin kita, awliya Allah Ta'ala. Di antara salah satu daripada bentuk ibadat yang tidak putus mereka kerjakan ialah dengan meninggalkan makan dan juga minum saja. Mana kalau kita tak boleh buat, kita tak apa-apa, cukup soleh lah. Mengaku ke diri kita sendiri. Kalau salah, mereka boleh tinggal makan dan minum. Kita tengok Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Abu Bakar meninggalkan makan. Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, bagaimana dia menyedikitkan makan. Dan kita mengaji dalam kitab kita Penawar Bagi Hati, dalam bab perut, dalam bab
loba atas makanan. Dan disebut beberapa keadaan daripada aulia, daripada para sahabat, daripada orang-orang soleh, bagaimana keadaan mereka dengan makanan, bagaimana kelakuan mereka dengan makanan. Yang tu. Jadi ada di antara kita yang meninggalkan makan dan minum kerana Allah, untuk tunjuk sifat kehambaan dia. Dia tinggal makan, dia tinggal minum. Yakni puasa, bahasa mudahnya. Dia puasa. Sepanjang dia puasa, apa yang perlu dia buat? Dia perlu ingat kepada Allah. Kerana puasa itu saja artinya mengingat. Walaupun asal makna puasa itu menahan diri, dengan makna tahan diri itu daripada ingat yang lain dan kembalikan ingatan itu hanya kepada Allah. Sebab itu bila mana kita dalam keadaan berpuasa, bila mai nak buat yang bukan-bukan, agama hamba-hamba sebut kok mulut, aku puasa. Nak maki hamun orang dalam keadaan puasa, duk fikir, oh aku puasa. Nak buat dosa ketika puasa, ingat aku puasa. Ingat tu maknanya apa? Tuhan duk tengok aku. Ni aku puasa kerana dia, takkan aku puasa nak maki hamun orang, takkan aku puasa nak menipu orang. Ingatlah. Maka ingat itulah yang kita nak dalam setiap ibadat. Sebab tu kita pernah ditegur dalam mereka-mereka yang mengerjakan haji dan umrah. Bagaimana ulama-ulama kita menegur mereka-mereka yang sedang melakukan sa'i, mereka-mereka yang sedang melakukan tawaf, agar meninggalkan telefon. Ni dak sambil-sambil tawaf, sambil-sambil sa'i, dia boleh buat live. Dia boleh buat apa? TikTok sambil buat ibadat. Karena menurut ulama itu juga sebahagian daripada kelakuan yang menghilangkan ingat kita kepada Allah. Walaupun buka pilah kitab fiqh mana pun, tak ada habaq cerita tentang kamera, tak ada cerita tentang telefon masa buat ibadat ni. Tak ada cerita tu. Tapi hari dengan kecanggihan teknologi, kemajuan dan kemodenan yang sampai kepada kita, benda ni dah jadi bukan asing dan bukan benda yang mewah di kalangan kita hari ini. Semua kita mampu untuk mengabadikan detik-detik dan momen-momen tertentu yang berharga menurut dia. Sedangkan dalam keadaan dia itu sedang buat ibadat. Kan kita tawaf. Asal tawaf, niat tawaf tu sahaja aku tawaf Kaabah 7 kali pusingan kerana Allah. Tiba-tiba tengah ibadat hang buka telefon. Ini yang kadang-kadang travel agent pun tak cerita pasal apa. Mutawif tu pun dia buat macam tu juga. Kalau tak, orang tak tahu lah dia bawa orang. Sebab tu Allah Ta'ala berani sebut. Allah Ta'ala dia sebut dalam surah Al-Kahf ayat 110 saat Allah Ta'ala berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang buat ibadat, jangan kamu datangkan perkongsian kepada Allah dalam ibadatmu kepadanya dengan segala sesuatu. Jelas Tuhan sebut, jangan kau datangkan perkongsian kepada Allah dalam ibadatmu dengan segala sesuatu. Ibadat, ingatan kita kepada Allah. Sambil-sambil ibadat, buka telefon. Kalau kita mengaji fiqh, bukan nak pakai telefon. Kita tengah-tengah semayang, sambil-sambil baca doa iftitah, sambil-sambil baca Fatihah, sambil duduk dengar imam baca surah, kita tengok susun kain kita tak berapa nak betul. Sukan kita pakai, kita lipat tu, mungkin terkangkang. Kita pun duduk seluk-seluk nak bagi betul. Boleh tak boleh masa tengah semayang? Menurut fiqh. Yang tu saja pun fiqh tak bagi. Apatah lagi nak pakai telefon. Sambil-sambil semayang duk. Sambil-sambil semayang duk lipat baju.
Ataupun tadi dia mungkin tergesa-gesa ambil wudu, imam dah masuk, imam dah angkat takbir, dia pun tergesa-gesa Allahu Akbar, sambil baca Fatihah, dia duduk turun kain lengan dia. Memang menurut fiqh sembahyang tak batal. Kan? Dia bawa turun satu, lepas tu dia diam. Sikit, dia bawa turun lagi. Sampai sempurna lengan dia. Menurut fiqh sembahyang tak batal, tetapi cedera. Kenapa cedera? Pasal ingatannya lari daripada ingat kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, ma'asyiral muslim muslimat rahimakumullah, hari ini banyak daripada ibadat yang kita buat, kalau kita boleh simpulkan dengan ketiada hubungan kita dengan Allah, dengan perhubungan yang baik, maka jadilah ibadat itu tidak lebih dan tidak kurang bagaimana yang disebut dalam pepatah Melayu, ibarat menuang air ke daun keladi. Nampak buat, dapat hasil penat daripada mengerjakan, tapi tidak mendapat faedah daripadanya. Sembahyang tak dapat faedah, puasa tak dapat faedah, baca Quran tak dapat faedah, sedekah tak dapat faedah. Maka jadilah kita, kalau sebegitu hal keadaan kita, maka jadilah kita pada tatkala kembali kepada Allah dalam keadaan muflis. Buat kerja tapi tak ada laba, buat kerja tapi tak ada untung. Bukan kata tak ada untung, modal saja pun tak dapat. Maka sebab tu ada golongan di akhirat, bila dia dapat suratan amal, dia ditimbang segala kelakuan dia, dan Tuhan menetapkan hukuman dia akibat daripada kelakuan di atas dunia. Maka sebelum dia menjalani hukuman, dia pun kata, dia hantar satu petition kepada Tuhan, Ya Rab, kunna fid dunya nusalli wa nadhku wa natlu wa nadhkur, alasnal jaza. Ya Allah, dulu atas dunia kami ada semayang, kami ada baca Quran, kami ada zikir, kami ada bayar zakat, takkan tak ada pahala? Mai, satu golongan daripada ramai-ramai manusia di akhirat, satu golongan yang mereka pergi hantar petition untuk Tuhan revise balik timbangan dia. Apa yang dia buat daripada kelakuan kita, kita nak minta Tuhan revise balik, recheck balik. Seolah-olah bahasa kita, cek balik, ya Allah mungkin silap. Dia duk ingat akhirat tu, macam mana duk di dunia, kan? Kita pun duk makan kena tosai garing apa semua, kan? Mai kira 13 hari 4 lubang. Hang kira betul-betul sikit. Kira 12 ringgit. Dia ingat akhirat, boleh jadi macam tu, tersilap kira. Jadi dia hantar petition ke Tuhan ni, hang tolong kira balik ya Allah, kod salah. Dia duk rasa lagu tu, mungkinkah Tuhan salah? Tapi nak apa golongan tu ada? Hatta Tuhan pun dia akan buat lagu tu, manusia patah lagi. Kalau Tuhan pun dia dap manusia, yang tu yang duk tengok manusia ni, hang buatlah elok lagu mana pun tak kena. Kawan tu buat bagus punya mentadbiran pun tak kena. Saya kita golongan tu. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, yang saya kita tak perlu manjangkan bab ni, panjang, dan kita tak perlu manjangkan dia, biar pergi cakap tu cukup. Sekurang-kurang kita memahami bahawa keperluan kita membina hubungan kepada Allah yang pertama. Dah boleh bina, dah boleh wujudkan jambatan yang menghubungkan antara kita dengan Allah, dia mai masalah kemudian daripada tu. Masalah bina mungkin mudah bagi setengah orang,
Dia main masalah selepas daripada membina. Apa dia? Maintenance untuk menjaga pembinaan tersebut. Yang tu yang jadi susah pula. Nak bina senang, nak maintain tu. Kita buat rumah, submit pelan. Yang ni tak cukup besar ni, besar lagi sikit. Ni bilik berapa hang buat? 6. Boleh tak tambah lagi 2 bilik? Kita boleh, seronok masa tu. Ni 1 tingkat tak cukup, buat 3 tingkat. Masa bina tu seronok, mudah. Bila siap dibina, umur kita pun meningkat. Masa bina umur kita 40. Dah umur 50 boleh tahan lagi. Masuk umur 60, masuk umur 70. No, umur 3 tingkat, umur 2 tingkat. Tak ada lagi kemampuan nak agas naik atas. Masa bina sedap. No, nak maintain no. Dah umur 60, 70, bilik dan rumah 8. Dan nak cara maintain tu. Bina sedap, nak maintain tu. Ini masalah yang kedua datang selepas daripada bina. Bagaimana untuk mengekali hubungan itu agar kekal. Yang tu pun jadi satu masalah yang perlu diperhatikan. Kerana banyak di antara kita yang boleh berhubung dengan Allah, mungkin melibatkan masa dan waktu tertentu. Dia subuh boleh semayang, maghrib isyak boleh semayang, lohor asar belum tentu. Ni time kerja. Umpama contoh, ada orang yang zuhur asarnya kadang-kadang belum masuk waktu semayang lagi, dia lah orang pertama masuk surau tempat kerja. Masih nak lena dulu. Ada, kita pun biasa kerja, bukan tak biasa. Tapi balik rumah, haram maghrib isyak tak pergi surau dah. Ada pula yang macam tu. Ada yang hari kerja tak nampak muka, tapi satu hak dia lah champion. Ada yang macam tu. Ada pula orang yang masa dia sihat, kita duk nampak. Tiba-tiba sakit, kena gout, seminggu tak nampak, tenggelam. Contoh. Ada orang ketika dia senang, relax, dia boleh main. Ditimpa musibah, tak nampak. Ada orang sebaliknya. Bila musibah berlaku, seminggu, 2 minggu kita nampak muka dia. Mak dia baru meninggal, malam pertama dia nampak muka, hari kedua nampak muka, hari ketiga nampak muka, hari keempat raib, kata hari ketujuh pula timbul. Hari ketujuh timbul, lepas hari ke-8 ruyuk. Nak tahu no, hari 40 pula baru timbul pula. Lepas tu ruyuk terus. Tahun depan pula dia jumpa, masa dia ambil borang tahlil perdana. Yang faham, yang tak faham dia kekal tak faham. Tak, kadang-kadang kita kena sebut. Pasal kita duk nampak dengan mata kepala kita. Takkan Tuhan ni hanya jadi Tuhan kita pada masa kita ditimpa dengan musibah. Takkan pada ketika kita susah baru kita ingat Tuhan. Tuhan ni bukan balaci kita. Bila kita susah baru cari dia, bila kita sedih baru cari dia. Tu habis halus dah tu kalau faham Tuhan tu bukan balaci kita. Kita hang duk buat Tuhan macam balaci kita. Kita susah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dibagi senang sikit, Allah pun gaib dah. Tak berbunyi dah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pasal ini intipati daripada perhubungan yang kita bina kepada Allah untuk mencapai matlamat yang Tuhan nak daripada kita dalam ibadat. Ni kata Allah, beribadatlah kamu kepada Allah fi syiddatin wa rakha'in, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Bukan masa susah saja ingat Tuhan, senang pun mau kena ingat Tuhan. Bukan masa susah saja Allah jadi Tuhan kita, masa senang kita lah Tuhan.
Dah. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Maka faham oleh kita daripada pembinaan hubungan, membina hubungan dengan Tuhan sehingga menjadikan ibadat itu sebagai satu perhubungan kita dengan Allah. Setelah kita bina hubungan, kita menjaga hubungan, maka jadilah ibadat yang kita buat itu alat untuk kita berhubung dengan Allah. Jambatannya elok, alat perhubungannya elok, maka orang yang elok perhubungannya, maka dia akan mencari-cari waktu untuk berhubung dengan Tuhannya. Dah ada telefon canggih, line bagus, kalau tak diguna buat apa? Faham yang tu? Nah, ini telefon nak pakai iPhone 15. Dah. Line RM120 sebulan, unlimited call, unlimited internet, unlimited message, semua unlimited. Telefon haram tak pernah, semua ada hantar WhatsApp saja. Buat apa pakai telefon banyak mahal-mahal ambil unlimited call, haram tak pernah call pun. Weh, ada mana? WhatsApp. Telefon haram tak pernah. Buat apa pakai mahal-mahal? Hang pakai line RM40 pun boleh buat lagu tu. Jadi kita yang dah ada alat perhubungan yang elok, maka kita akan mencari ruang dan peluang bagaimana aku boleh berhubung dengan Allah Ta'ala. Maka jadilah segala ibadat yang dia lakukan sebagai semata-mata untuk berhubung dengan Allah, bersembang dengan Allah. Nah, sebab itu kalau kita faham daripada ibadat untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang yang sentiasa merindui dan menunggu untuk buat ibadat. Masa itulah kita boleh sembang dengan Tuhan. Masa itulah kita boleh cakap dengan Tuhan. Masa itulah kita boleh mengadu dengan Tuhan dengan ibadat kita. Sebab Tuhan pun habaq dekat kita. Hang kalau nak minta dekat aku ibadat, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah oleh kamu tolong kepada aku. Kata Allah, kalau hang nak minta tolong kepada aku, minta tolonglah kepada aku bisabri, yang pertama dengan jalan sabar, wassalah yang kedua mengerjakan sembahyang. Hang nak minta tolong, sembahyang. Ibadatlah maknanya. Sembahyang ni salah satu dari bentuk ibadat. Hang nak minta apa pun, sembahyang. Artinya ibadat kepada aku. Maka jadilah ibadat kita itu wasilah dalam meminta kepada Allah. Yang ni perbahasannya lebih panjang. Ibadat kita akan jadi wasilah kepada meminta. Maka suatu ulama kita yang dulu-dulu faham nak minta doa, nak berdoa ni Al-Fatihah. Maka jadilah Al-Fatihah yang dibaca itu sebagai wasilah sebelum meminta. Hari ini ustaz-ustaz hari ini tak faham. Dia tak faham wasilah. Kita pun tak apa nak faham. Tapi pasal baca tu retilah sikit. Dan faham tak lagi, baca tu retilah sikit. Nah. Dan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Cukup dekat tu saya kira. Kita habis pada bab yang pertama, nanti kita sambung pada poin yang kedua. Pada pertemuan kita yang akan datang, segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan syiat kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf kepada semua dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.